Kelas tingkatan 4, kejap Cikgu Sasi ada isu teknikal. Cikgu Naim akan take over balik kelas ni. Sebab tadi Cikgu Naim ada tugas yang memerlukan Cikgu Sasi ganti. Ingat, tak ada masalah, tapi Cikgu Sasi ada problem. Tunggu sekejap, jangan left dulu. Hello, Assalamualaikum. Sorry. Patutnya tadi, sebab saya ada hal sikit tadi, so saya minta tolong Cikgu Sasi gantikan. Lepas tu tadi dia punya line tak stable. So, saya pun baru settle kerja saya tadi, so kita sambung yang minggu lepas ni lah. Dan kalau ikut pun keseluruhan ni memang sebenarnya memang dah hujung-hujung dah. Alah, komputer ni lag. Macam biasa komputer ni lag. Okey, dia pun tak banyak sangat, dalam 5 soalan tu lebih kurang. So insyaAllah hari ni kita cuba habiskan semua. Okey, hari ni kita akan cuba habiskan semua dia lah. Basya. Hai Mak, Ayah. Abang, bye-bye. Sekejap. Bye-bye. Ush, apa ni? Okey. Line test tak stabil ni. Abang. Oh. InsyaAllah kita terus start je lah. So Rajah 71 ni kan ada buaya dan juga scorpion lah. So apakah jenis angka dua haiwan ni? Buaya rangka dalam. Yes, betul So buaya rangka dalam, lepas tu ni kalajengking Rangka luar. rangka luar. Betul Okey. So
So namakan bahan yang membentuk rangka bagi haiwan yang nyatakan dalam 9A1 dan 9A2. Okey, buaya dan juga skorpion. Rangka dalam, rangka luar, apa yang bahan yang membentuk rangka tu? Okey. So, apakah bahan yang dibuat daripada untuk buaya dan apa bahan untuk buat daripada kala cengkeh? Okey, buaya bahan dia ialah tulang dan rawan. Untuk kalajengking, apa yang dibuat, dia mengandungi mengandung KIT. Okay. So tu dua inilah. Dua jawapan tu lah ya. So kita buat quick je lah. Okay, masa sikit, awak boleh check, awak boleh tulis, lepas tu awak double check kan apa yang saya. Alright. So, diagram 7.2 menunjukkan binatang M dan binatang N lah. Beri dua persamaan untuk sokongan dan pergerakan bagi haiwan M dan juga N, kemudian berikan satu lagi contoh haiwan yang mempunyai ciri yang sama seperti M dan N. Okay. Ada rangka. Dia ada rangka. Apa jenis sokongan dia? Betul, tak ada rangka. Tapi apa nama sokongan dia? Dia tak ada rangka in terms of kita panggil apa? Yang standard punya kita pakai sebut rangka lah Tapi dia ada jenis nama sokongan dia sendiri. Ni. Ini tu. Ayam kat luar abang keluarkan tu pertama. Betul. Ayam kat luar pertama. Lepas tu kedua tak nak bagi lili makan sedap. Tak nak bagi lili makan sedap tu. Balik hospital. Orang ke hidrostatik. Yes. Betul Oops. Ianya adalah rangka hidrostatik. B and C. Sorry. First, kita nak sebut mesti rangka hidrostatik lah. Okay. Itu yang point pertama yang kita kena masukkan. Satu lagi, apa yang persamaan dia ialah terdiri daripada otot, dinding berotot yang meliputi Vertebrata aquatic.
Tunggal badan. Dia apa yang kita kena cerita tu tadi rangka hidrostatik itu ialah nama rangka dia. Kedua kita ceritakan apa tu rangka hidrostatik. Alright. So tu dia ada dua ciri yang memang ada kat dua-dua ni lah. Okay. Kebadan yang diisi dengan berlendir. Okay. So contoh yang kita boleh letak antaranya ialah cacing ataupun li. Okay. Untuk apabila kita sebut pasal fungsi hidrostatik, maksudnya dia bukan vertebrata lah. Sebab vertebrata tu sendiri maksud dia ialah bertulang belakang. Hidrostatik ni dia tak punya apa-apa tulang. In terms of tulang tu dia tak wujud. Kalau invertebrata kira okey lagi lah, boleh diterima lah. So tu keyword yang nak kena ada. Kalau 3 tu ada kira clear lah, cantik lah. So saya masa untuk tulis dulu. Okay. Seterusnya, kita baca dulu statement. Gas rumah hijau merangkap haba dan menjadikan bumi panas. Aktiviti manusia menyebabkan kenaikan gas rumah hijau di atmosfera semakin meningkat sejak 190 tahun lalu. Sumber terbesar gas rumah hijau adalah daripada asap kenderaan. Okay. Terangkan sektor pengangkutan dalam amalan teknologi hijau. Okay, cuba tengok dulu macam mana. Saya akan bagi jawapan dia. Lepas tu bawah tu terus sekali lah kot. Boleh terus sekali bawah tu dan menceritakan. Nyatakan dua kaedah untuk mengatasi isu sosiologik yang dinyatakan dalam pernyataan tersebut. Ingat B terus Yang A actually. Mm-hmm. Sektor pengangkutan berfokus kepada penambahbaikan prasarana pengangkutan yang lebih bersih dan bahan bakar kenderaan dan pengangkutan awam. Yes, boleh? Okay. Cuba cakap lagi sekali. Macam mana ni? Sektor pengangkutan berfokus kepada penambahbaikan prasarana pengangkutan yang lebih bersih dan bahan bakar kenderaan dan pengangkutan awam. Lebih bersih dan meningkatkan
serta pengangkutan fokus kepada meningkatkan perjalanan yang lebih bersih dan dan bahan bakar kenderaan dan pengangkutan awam. ada kot Itu je. serta akan meningkatkan perjalanan yang lebih bersih pada bahan-bahan. Yes, boleh boleh lah. Ataupun menggunakan dengan menggunakan teknologi hijau. Alright, betul dah ni. Okay, seterusnya, 2 cara untuk meningkatkan kaedah untuk mengatasi isu sosio-saintifik menyatakan rancangan tersebut. Okay. Apa yang perlu kita pakai untuk kita untuk kita apa? Menggantikan sumber tenaga dengan sumber tenaga angin seperti sumber tenaga angin dan sumber tenaga hidro. Something yang related dengan kenderaan. Menggunakan bahan api alternatif untuk kenderaan bermotor. Contoh? Biodiesel. Sumber tenaga solar. Yes, solar lebih baiklah. Sumber tenaga solar. Tenaga solar. Kenderaan motor lah Atau satu lagi, kita juga boleh fungsi kenderaan. Itu antara contoh lah, satu lagi yang kita boleh pakai. Itu boleh juga memperbaiki balik isu sosio kita berkenaan dengan kenderaan-kenderaan lah. Antara cara-cara untuk kita kurangkan kita punya carbon footprint kita apabila kita menggunakan teknologi hijau berkenaan dengan kenderaan. Okey, seterusnya. Penapis udara digunakan untuk mengurangkan pencemaran udara. Penapis udara dapat membersihkan udara untuk pernafasan yang selamat dalam suasana kecemasan seperti kebakaran hutan. Anda kendaki melakukan rangka bentuk sebuah penapis udara dengan menggunakan sebotol air, 2 helai baju dan tali. Labelkan jah anda. Okay, this one you guys buat dulu. Nanti saya akan tunjuk lukisan dia macam ni. Okay. So kita kena lukis ke? Lukiskan dulu. Saya akan tunjuk dia punya rupa dia macam ni. Okay, apa yang dia suruh buat tu? Penapis udara untuk pernafasan dan selamatkan suasana kecemasan seperti kebakaran hutan.
Okey. Saya just tunjuk macam mana kisah dia lah Baik. Ya. Okey, tak apa, saya lukis. So, sekejap. Tak guna juga sebab saya nak kena. Ya. Okey, tak apa. You guys buat dulu soalan seterusnya ni. Okay, answer, jawab soalan 11 dan sama ada 12 atau 13. So kita jawab soalan 11 dahulu. Okay, Raja 8 menunjukkan dua jenis model silinder iaitu model A dan model B. Okay, model A dan model B. Textbook are placed one by one on top of each other, table. Ke buku, teks letakkan satu demi satu di atas meja model A dan model B. Berarti model A dapat menyokong lebih banyak buku berbanding model B. Nyatakan satu penyataan masalah daripada situasi di atas. Okay. Cikgu, saya tak berapa faham soalannya. Okay, basically sekarang kita ada satu eksperimen. Eksperimen tu dia ada dua jenis model lah. Satu model pertama, model A, di mana dia ada letak macam penutup kotak. Lepas tu bawah dia buat macam meja kan. Meja tu berkadar kaki dia. Silinder yang dipakai, kaki yang dipakai tu first ada rongga. Maksudnya ada lubang. Satu lagi padat, tak ada rongga. Okay. Buku teks tu dia letak satu demi satu. Maksudnya lepas tu dia letak buku teks atas meja tu. Okay, dengan sama kuantiti yang banyak. Sampai satu masa tu dia perasan modal A ni lagi banyak buku yang kita boleh letak sebelum dia jatuh ataupun modal daripada modal B. So daripada situ kita nyatakan satu penyataan masalah daripada situasi ni. Apa yang kita kira macam orang cakap apa sebenarnya yang kita nampak sekarang ni. Okay. Lepas tu kita bagi tahu kita lepas tu bagi hipotesis lah sebab kenapa. Apa yang kita rasa berlaku. Tulang berongga adalah lebih kuat daripada tulang padat. Problem statement ni tak, nanti saya tunjuk. Problem statement ni lebih kepada macam apa yang kita nampak, lepas tu kita tanya soalan. Soalan yang kita boleh keluarkan daripada ni. Adakah something, adakah something. Oh, so dia nak kita bertanya. Dia lebih kepada soalan, yes. Dia lebih kepada bentuk soalan. Dia macam kalau adakah silinder berongga lebih kuat daripada silinder padat? Boleh? Mengapakah silinder berongga adalah lebih kuat daripada silinder padat? Boleh? Okey, itu untuk problem statement kan? Itu untuk soalan penyataan masalah. Okey. Untuk hipotesis ni macam mana? Apa yang kita boleh hipotesiskan? Silinder berongga lebih kuat daripada silinder yang padat. Yes. Okey. Betul semua tu betul lah.
So, soalan tadi macam adakah silinder berongga lebih kuat dari silinder padat? Okay. Seterusnya, silinder berongga lebih kuat daripada silinder padat. Dan dia boleh, kalau you guys nak terbalikkan pun tak ada masalah lah in terms of macam adakah silinder padat lebih ringan ke, lebih tidak kuat ke pun boleh lah, tak ada masalah. Okay. Sekejap saya nak tunjuk awak satu benda. Okay. Sorry lukisan saya cantik sangat, tapi inilah cara apa yang berlaku tadi. First, kita buat lubang dekat botol tu. Ni tunjuk lukisan botol. Lepas tu ada lubang-lubang lah. Kita buat lubang-lubang. Lepas tu kita tutup. Okay, kita tutup botol ni dengan baju. Seterusnya kita ikat lah. Supaya kat situ dia akan jadi bahan penapis. Okay. Alright, seterusnya. Okay, berdasarkan maklumat yang diberi, cadangkan satu eksperimen untuk menyiasat kekuatan antara tulang berongga antara tulang yang berongga dengan tulang yang padat menggunakan rod kaca, tiub kaca, kaki tetap, pemberat dan dawai kuprum. Okey, huraikan anda harus mengandungi kriteria berikut. Okey, tujuan eksperimen, mana pasti boleh ubah, prosedur atau kaedah penjadualan dah. Alright. Cikgu, penjadualan data tu macam mana? Buat jadual macam mana kita nak isi data kita. Okay.
Cikgu, kelas ni sampai bila? Sampai pukul berapa? Maaf. Kelas. Ah, Kita settlekan ni lepas tu settle lah untuk hari ni. oh, okey. Okay, saya buat sekali lagi ya. Awak ada kelas lain lepas ni? Saya ada tuition. Okay. Saya settlekan ni sikit-sikit, lepas tu settlekan lah. Okay. So, rasa kita boleh terus start. So, berdasarkan pemberian maklumat yang diberikan, cadang satu asma untuk menyiasat kekuatan antara tulang rongga dan tulang yang padat lah menggunakan rod kaca, tip kaca, menawai dan dawai kuprum. Okay. First kali, kita nak kena buat satu eksperimen lah. Maksudnya, dia suruh kita buat eksperimen. Jadi, apakah tujuan eksperimen kita? First, saya tanya pasal tujuan eksperimen kita. Okay, antara penulisan tujuan yang kita boleh pakai ialah membandingkan kekuatan tulang berongga dengan tulang Padat. padat. Okay. So ni lah. Lepas tu mengenal pasti boleh ubah. Okay. Mengenal pasti boleh ubah. Pertama ialah dimalarkan. Okay. Antara perkara yang dimalarkan yang boleh kita dimalarkan tak payah pun tak apa. Sebab dimalarkan dia something yang just pilih satu benda kan. Bagian ke saiz setiap satu pemberat ke. Okay. Saiz setiap satu pemberat. Okay. Lepas tu manipulasi. Okay. Yang dimanipulasi ialah jenis kelas, tube kelas. Okay. Yang ketiga ialah bilangan pemberat. Boleh ubah dia ialah bilangan pemberat. Seterusnya soalan apa dia minta? Dia minta lagi procedure, okey. So dia mintanya kita punya SOP dia lah. Atau kaedah So kaedah dia. Kaedah ni nanti saya share dalam group. Buat panjang sikit sebenarnya, okey. Kaedah dia panjang sikit lah. Plus dia ada gambar-gambar yang nak kena lukis. Saya share dalam group kaedah dia. So last sekali cara penjadualan data. So last sekali jadual data. Bayangkan kita ada dua kotak. So sini adalah jenis tube. Lepas tu kat sini adalah kuantiti pemberat. Kat sini ada tube. Apa nama tube tadi? Okay, satu ialah tube kaca. Ni tube atau rod Tube kaca. Maksudnya ada lubang. Lepas tu bawah tu lagi ialah rod kaca. So sini ada kotak lah. Kotak ni dia punya tengah dia kosong. Ini biar kosong je sebab kita tak tahu dia punya jawapan kan. So tu cara dia. Kaedah nanti saya akan share dalam group. Okay. So maaf malam ni lambat sikit sebab tadi ada kemaslahatan internet. So saya rasa itu saja untuk hari ni ya. Ada lain? Ada soalan insyaAllah? Kaedah saya akan share lagi. Tak ada cikgu. Tak ada ya? Okey, sekian itu saya terima kasih untuk hari ini. Sekali baik datang Allah, sekali buruk dan terima kasih sendiri. InsyaAllah kita akan jumpa balik minggu depan dengan bahan yang baru lah ya.
Baik, cikgu. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu.